Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'uth fina jitta bil amri muta'i anta ghawthuna jami'a ya mujammal at-tiba'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وإلى روح المؤلف الكتاب ومترجمها وإلى أرواح ساداتنا أبي علي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى صراطك المستقيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh dengan keberkatannya. Insya-Allah kita berkumpul pada kali ini sama ada di channel YouTube setiap hari Rabu dan juga yang hadir dapat bersama-sama menghadirkan diri. Bagi yang tidak dapat hadir pada hari ini, kita doakan semoga mereka juga mendapat pahala yang sama kehadiran mereka pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita dan urusan teman-teman kita, dan dapat mereka laksanakan dengan penuh ketenangan insya-Allah. Dan bila kita menghadirkan diri pada majlis-majlis ilmu, sesungguhnya para malaikat insya-Allah melindungi kita, memberikan kerahmatan ke atas usaha kita menuntut ilmu insya-Allah. Dan kita niatkan mereka-mereka yang dapat hadir bersama-sama, mereka juga mendapat keberkatan insya-Allah, walaupun secara fizikalnya tak dapat hadir kerana keadaan semasa tidak mengizinkan kita berkumpul, tetapi dengan niat menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang sama besar atau lebih baik insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan memulakan perbincangan bab fiqh. Kalau sebelum ini muqaddimah kitab Safinatul Najah memberikan sedikit gambaran ataupun sedikit pendahuluan tentang bab akidah, tentang pegangan yang perlu kita fahami untuk memastikan kita berada di dalam jalan yang benar menurut golongan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beberapa minggu yang lalu kita dah bincangkan tentang rukun iman, rukun iman. Jadi pada hari ini kita akan masuk pula perbincangan selepas kita memahami tentang rukun iman, kita masuk pula perbincangan kita tentang fikih. Jadi insya-Allah kita ada macam biasalah, kita akan membaca kitab, kemudian daripada bacaan itu kita akan cuba kupas insya-Allah. Jadi ana akan share dulu skrin. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian ketiga, fikah. Bab 1, bersuci, taharah. Kitabut taharati. 42, peranan hukum syarak terhadap kekuatan keinginan manusia. 4, kekuatan keinginan manusia. Kekuatan akal, quwwatun natiqatun. 4, perkara yang di bawah hukum syarak untuk mengawalnya. Ibadah, keinginan perut untuk makan dan minum. Quwwatun syahwiyatun batniyatun. Muamalah, keinginan bersetubuh. Quwwatun syahwiyatun farjiyatun. Munakahat, perkawinan. Kekuatan emosi marah yang menyebabkan permusuhan dan pembunuhan. Quwwatun ghadabiyatun jenayah. Okey. So kita akan mulakan perbincangan pada malam ini dengan penerangan maksud fiqh itu sendiri. Okey. Jadi dalam kitab Safinatul Najah dimulakan dengan bab taharah. Okey. Bab taharah ini merupakan salah satu daripada tajuk dalam bab ibadah. Bab ibadah. Jadi dimulakan dengan penerangan pembahagian fikih itu sendiri. Okay, jadi para ulama zaman dahulu ataupun kebanyakanlah kalau kita baca kitab-kitab rujukan para ulama tentang fikih ini diberikan kepada 4. Okay, tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ibadah, tajuk-tajuk yang berkaitan dengan muamalah, dan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan munakahat dan juga jinayah. Jadi bila kita katakan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ibadah tadi, menurut kitab Sabilul Muhtadin, dia disebutkan bahawa
Quwatul aql. Kekuatan, keinginan manusia itu dibahagikan kepada 4. Kekuatan akal itu memerlukan hukum untuk mengawalnya. Ini bila kita katakan kekuatan akal, maksudnya kat sini manusia ini kalau kita tak bimbing cara dia beribadah, mereka akan gunakan akal fikiran untuk beribadah ikut suka dia. Jadi perlu dibimbing. Jadi adalah cara-cara kita tahu bahawa agama yang dibawa oleh para anbiya satu je. Agama apa? Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya adalah Islam. Apapun sejarah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua bawa satu agama saja, iaitu agama Islam. Sebab tu Nabi Ibrahim menyebutkan kan, wa ana awwal muslimin, dan aku adalah orang pertama. Macam itulah disebutkan. Yang ada syariat berbeza-beza. Agama satu, iaitu agama Islam. Syariatnya berbeza-beza. Ada syariat Nabi Ibrahim, ada syariat Nabi Musa, ada syariat Nabi Isa. Dan syariat-syariat ini bersesuaian dengan keadaan pada ketika itu. Sampailah menurut para ulama digambarkan syariat-syariat ini ibarat apa kata orang tu foundation. Jadi dibina ikut kemampuan manusia pada satu ketika. Jadi kalau kita lihat pada zaman Nabi Adam alaihi salam, syariat dia berbeza kerana apa? Contohnya manusia tak ramai. Jadi diizinkan untuk berkahwin adik-beradik. Kan? Jangan pula sekarang kita nak ikut semua agama daripada zaman dulu Nabi Islam kan. Kita ikut Nabi Adam punya style. Sekali aku lempang betul ini ikut suka hati. Sebab kekuatan akal dia kan. Akal dia belum sampai. Jadi dia ikut aku nak ikut zaman Nabi Adam punya syariat. Tak boleh. Sebab apa dibangunkan. Jadi setiap umat, setiap zaman tu ada syariat-syariat yang tertentu. Jadi apa contohnya syariat yang dibawa pada zaman Nabi Adam berbeza dengan syariat yang dibawa oleh zaman Nabi Nuh. Tapi agamanya tetap satu, iaitu agama Islam. Jadi bila kita sebutkan tentang agama tadi, ini akal manusia. Kita cuba lihat kisah Nabi Nabi Ibrahim. Kita pernah dengar Nabi Ibrahim dia berfikir. Sebelum dilantik sebagai Nabi, beliau berfikir. Dalam Al-Quran disebutkan macam mana Nabi Ibrahim itu duduk dan memerhatikan bintang. Bila dia lihat bintang, dia kagum dengan cahaya yang keluar ataupun menyinari daripada bintang tersebut. Dia kagum. Bila dia kagum tu, dia cakap mungkin ini Tuhan. Tapi apabila bintang itu hilang, beliau kata tak mungkin. Kemudian dia nampak bulan pula. Dia nampak bulan. Dia ingat sama juga. Ini mungkin besar lagi sikit, lagi terang ni. Tadi bintang twinkle ke star je. Kecil aja tapi jauh. Dia nampak bulan pula, terang. Berfikir. Jadi dia ingat bulan pula. Apabila bulan hilang, dia kata tak mungkin Tuhan ni boleh hilang. Nampak matahari, this one the biggest one. Jadi Nabi Ibrahim berfikir. Bererti kalaulah manusia itu tidak dibimbing cara beribadahnya, mereka akan berfikir untuk melakukan sesuatu. Untuk memuaskan keinginan akal. Memuaskan keinginan akal. Otak kita ni bergerak. Sentiasa bergerak, berfikir. Kalau otak mati, maknanya mati lah orang tu. So otak ni bergerak. Sebab tu ada istilah apa? Brain dead kan? Orang tu belum mati tapi dah kira dah mati dah. Walaupun jantungnya masih berfungsi, walaupun masih bernafas, tapi kalau istilah brain dead tu maknanya dia dah mati. Dia dah mati sebab bila akal kita mati, dia mati. Sebab tu kena jaga akal kita. Kalau tak nanti dia mematikan badan kita. Okay? So dari sini kita tahu kekuatan akal manusia itu perlu dibimbing. Jadi untuk itu datanglah para ulama membincangkan bab yang namanya bab ibadah. Macam mana nak sembahyang? Macam mana nak ambil wuduk? Kan? Kalau tak masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang pernah berijtihad. Macam pada ketika itu seorang sahabat berjunub. Jadi bila berjunub kena buat apa Nazri? Mandi hadas. Tapi dia luka. Dia ada luka. Kalau tak salah kat kepala dia ada luka.
Jadi dia berjunuk dalam keadaan dia luka. Bila ditanya pada sahabat, salah seorang sahabat mengatakan tak kena mandi juga. Dia mandi, apa jadi? Mati. Sebab tak dibimbing. Sepatutnya tayamum je. Kan, kalau misalnya kata kita punya keadaan tak mengizinkan untuk kita mengambil wudu, ada gantinya. Ada gantinya yang namanya tayamum. Tayamum tu merupakan rukhsah, kelonggaran yang diberikan. Kalau orang dah bertayamum, tiba-tiba nampak air, tayamumnya batal. Sebab rukhsah, kelonggaran itu berdasarkan kadar keperluan. Dah tak perlu lagi. Tayamum tak boleh. Okey, ala kulihat. Panjang tu cerita tu nanti dulu Macam tengah apa ni cerita ni. Okey. Kita balik dulu, balik. Balik. Apa tadi kita cerita tentang kekuatan akal. Manusia kalau tak dibimbing dari satu ibadah, dia akan ikut suka hati dia. Nak sembahyang berapa banyak rakaat, ikut suka hati dia. Kan? Nak puasa sampai malam. Pernah seorang sahabat datang pada Rasulullah, pada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diceritakan kat Rasulullah buat gini, mereka nak buat lebih daripada Rasulullah. Sebab apa? Dia rasa Nabi macam gitu, aku bukan Nabi, aku kena buat lebih lagi daripada Nabi. Sebab Nabi dah diampunkan dosanya. Dia pakai logik kan? Betul tak? Pakai logik. Dia pakai logik. So, satu kata, aku akan berpuasa dan aku tak akan buka-buka lagi. Yang lagi satu kata apa? Aku akan yang satu puasa, yang satu kata aku akan beribadah malam dan aku tak nak tidur lagi. Okey. Lagi satu kata aku tak nak kahwin. Bila sampai berita tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, sesungguhnya aku ni berpuasa dan aku juga berbuka. Aku ini tidur dan aku juga sembahyang malam dan aku berkahwin. Barang siapa, inilah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukanlah dia dari golonganku. Senang aja cakap. Maknanya jangan pandai-pandai lah. Pandai tak apa, jangan memandai. Jangan memandai. Jadi dengan itu datanglah ulama mengumpulkan bab ini namanya bab ibadah. Supaya amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terbimbing. Berdasarkan perbincangan para ulama. Perbincangan para ulama. Okey. Yang kedua, keinginan perut. Keinginan perut untuk makan dan minum. Jadi kita nak makan, kita nak minum. Macam mana nak dapat makan minum? Pergi Minang. Betul juga pergi Minang. Promote sikit dalam sini tak apa. Jadi pergi Minang. Kat mana ada Minang? Dekat Kandahar Street. Dengan Tampines Hub. Bagi yang mengikuti kelas ini, diskaun tak ada, sama je. Malahan, saya suka kata, malahan kalau kita tahu saudara kita berniaga, bukan kita diskaun, kita tambahkan lagi supaya apa? Makin maju lagi orang kita. Makin kita pergi, makin maju, bukan komplain. Apa ni rendang mahal? Kat rumah aku masak ayam daging segetul baru macam ni. Masak dah sendiri, siapa suruh datang makan kan? Kita kalau berniaga ni nak makan, ni makan aja. Malahan kita niatkan macam ni. Bila kita ada rezeki, kita belanja, makan dan sebagainya. Apa doa kita? Allahumma barik lana. Berkati kan? Berkati makan kita. Malahan kita niatkanlah rezeki orang yang berniaga tu lah. Kan? Kalau kita niatkan rezeki, bukan kita punya. Rezeki dia. Dari kita dah beli, bayar. Jangan banyak mengomel-ngomel. Sakit perut nanti makan. Sakit perut. Walaupun makanan tu baik, tapi dia mengomel. Makan kat sini lagi murah. Makan kat sini lagi murah. Macam-macam jangan makan. Kita ada pilihan. Nak makan kat Minang boleh, nak makan kat Taliwang pun boleh. Sebab dua-dua bos ada kat sini, saya sebutlah. Boleh. Makan. Kalau tak nak makan, tak nak makan. Asalkan mereka tidak menzalimi. Ini perniagaan. Perniagaan itu berdasarkan, mestilah orang nak untung. Kalau tak nak untung, itu namanya menderma. Tempat Minang dengan Taliwang bukan untuk welfare. Mereka berniaga dan insya-Allah dengan perniagaan mereka itu akan berkembang lagi masyarakat, masyarakat Singapura, masyarakat Islam dan sebagainya, sebab makin maju perniagaan mereka makin banyak dikeluarkan zakat. Jangan lupa bayar zakat kat madrasah Al-Sadaqah. Okey. So, itulah sebabnya bila keinginan perut tadi untuk makan, keinginan perut untuk minum, macam mana nak ambil makanan, macam mana nak ambil minuman, macam mana nak jual beli, macam mana? Mesti nak kena cakap saya jual ke, saya beli ke, ada buat. Itu semua perlu diajarkan. Tadi kata nak berniaga kan, berapa banyak untung saya boleh ambil?
Ada yang risau, saya jual makanan ada riba tak? Ada ke? Saya baru dapat tahu ada ke orang cakap saya jual mahal, saya makan riba? Itu namanya orang tak faham. Riba ni bukan semua benda ada riba. Riba ni jual beli pada barangan yang tertentu. Misalnya kata kalau nak jual beras. Okey, jual beras dengan beras. Katakanlah saya ada beras basmati, awak ada beras poni. Okey? Betul tak? Beras basmati, beras poni. Okay, jadi kalau saya nak jual, saya ada 1 kilo beras basmati, saya nak 1 kilo, saya nak beras poni, saya mesti tukar sama kg. Saya tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau lebih kurang, riba. Ada mas, kan? Ada mas, bukan mas topeng, barang kemas, ada barang kemas ataupun gold bar, kan? Kalau kita nak tukar, okay? Timbang. 500 gram mesti tukar dengan 500 gram emas. Macam mana dia punya jenis, macam mana dia punya design semua tak dikira. Mesti nak kena sama. Kalau nak tukar tak sama, jangan tukar emas dengan emas, tukar dengan duit ke, tukar dengan perak ke, tukar dengan itu lain cerita. Itu baru ada riba. Tapi kalau dia jual rendang $6 kan, dikira riba, tu salah konsep tu. Ini yang perlu difahami. Kadang-kadang istilah-istilah orang kita ni dia dah terbiasa. Dia dah terbiasa, lalu dia ingat dia betul. Dia ingat dia betul. Pernah satu ketika tu dalam upacara pernikahan. Kalau kita nak suruh orang nikahkan anak kita, orang yang nikahkan anak kita tu namanya wakil kita. Mati-mati dia taruh sebagai wali. Dia kata wali hakim. Tak, wali hakim tu kalau bapa dia tak nak nikahkan, bapa dia hilang, dia tak ada wali lain, barulah hakim jadi wali. Sebab tu namanya wali hakim. Tapi yang kalau kita cakap Tuan Kadi tolong nikahkan anak saya, itu sebagai wakil. Kita kena bagi perwakilan kepada orang tu. Jadi istilah-istilah ini kadang-kadang orang kita tak tahu tapi macam faham, macam tahu. Ini yang keadaan-keadaan macam ini yang kita kata kita kena belajar sama-sama. InsyaAllah dengan kita menuntut ilmu kita akan lebih mengetahuinya. Okey, jadi keinginan perut tadi, macam mana nak dapat makan, macam mana nak dapat minum, kita perlu bermuamalah. Okey, kita perlu bermuamalah, datanglah bab yang namanya muamalah. Kemudian fitrah manusia juga keinginannya ialah keperluan untuk bersetubuh. Quwwatu syahwiyah farjiyah. Kepentingan ini dilakukan bagaimana nak memenuhinya dengan cara perkahwinan, dengan cara pernikahan. Kalau tidak ada cara perkahwinan dan pernikahan, manusia akan melakukan apa yang dirasa betul lah. Okey, iaitu dengan berzina. Tidak, Islam datangkan dalam agama kita ada caranya. Kalau nak kahwin, lepas kahwin ada namanya tanggungjawab. Apa harap tanggungjawab seorang suami? Memberi nafkah. Berapa banyak nak kasih nafkah? Perlu berbincang. Tengok tu. Perlu berbincang dengan isteri. Kalau isteri tuntut, kena bagi apa yang dituntut. Tengok itu wajib atau tak. Macam mana nak tahu wajib atau tidak? Pergi kursus. Pergi kursus rumah tangga. Tak, hari ni kadang-kadang kursus rumah tangga hari ni lebih banyak membincangkan tentang nak buka save account, joint account. Kan? Kursus rumah tangga hari ni lebih banyak berbincang tentang macam mana nak bercakap dengan isteri, macam mana nak buat budgeting, kan? Kurang perbincangan tentang fiqh munakahat. Jadi kalau ada keperluan, kepentingan untuk kita melajari fiqh munakahat, kita belajarlah, kan. Tadi sikit je jawapannya. Kalau nak kasih nafkah kepada isteri, ikut kemampuan suami, bukan ikut keinginan isteri. Okey, ikut kemampuan suami. Jenis tengok suami macam mana. Kalau suami milioner macam Syam, dia kasih lebih sikit. Kalau suami orang amin, insya-Allah. Kalau suaminya biasa-biasa, dia kasih kadar orang biasa-biasa. Kalau suaminya kadar miskin, dia kasih ikut kadar miskin. Kena kasih. Jadi nak belajar kat mana? Ni yang kena belajar dalam namanya
bab fikih munakahat. Contohnya hari ni bila berlaku perceraian. Bila berlaku perceraian. Apa yang berlaku? Banyak bapa-bapa yang rasa saya dah bercerai apa? Kan? Anak ni bukan tanggungjawab saya lagi. Betul tak betul? Tak betul. Macam mana pun dia tetap kena kasih nafkah. Berapa nak kasih nafkah anak? Ni kadang-kadang anak ni minta bukan-bukan pula. Kan? Dahlah bapaknya tu dah besar. Demand macam-macam. Perlu ke kita turuti? Ni semua nak kena belajar hukum. Kita kena belajar hukum berapa yang boleh dituntut, berapa yang dia tak boleh tuntut. Bapa-bapa yang macam ni nak kena ingat bahawa hubungan dengan mak dia mungkin dah putus. Tapi hubungan dengan anak-anak kita tak akan putus sampai bila-bila. Ini semua dalam bab apa? Bab fikir apa? Munakahat. Biasa yang munakahat ni orang suka belajar. Saya kalau ajar buat munakahat, mata terbiak-biak. Kalau belajar buat muamalat, semua tidur. Sebab dia very dry. Very dry. Okay, dan yang terakhir, kalau berlaku permusuhan, pembunuhan, contohnya dipanggil quwwatun ghadabiyah. Manusia ni cepat marah. Sedangkan Rasulullah kata apa? La taghdab, jangan marah. Tapi kita suka marah. Saya ni pun marah juga ni. Cepat baran. Okey. Bila kita marah, kadang-kadang keluarlah benda yang tak patut keluar. Keluarlah percakapan yang tak patut dicakap. Akhirnya timbul geram. Timbul pemusuhan, hampaikan ada pembunuhan berlaku. Maka perlu diselesaikan. Okey, perlu diselesaikan. Sebab tu paling kalau kata sebahagian para ulama ni banyak jenayah berpunca daripada marah. Okey, banyak jenayah berpunca daripada marah. Sebab itu paling important kita nak kawal marah. Tapi kita kan manusia. Kita tak perfect. Kita manusia. Kita cubalah kawal kemarahan kita. Tapi kadang-kadang paling kita marah dengan siapa? Kita nak kena cari macam mana nak kurangkan marah. Ada orang marahnya sebab anak, ada orang marahnya cepat pada isteri, ada orang cepat marahnya kepada kawan, ada orang cepat marah pada pekerja. Macam mana nak jadi orang yang cool aja? Ini semua perlu dilatihlah diri kita. Kalau tersilap, termarah, tak ada masalah. Kerana manusia perlu maafan. Kadang-kadang berlaku kemarahan itu kan berdasarkan apa? Salah faham. Ataupun benda tak berlaku macam yang kita nak. Mismatch in terms of expectation. Kita expect something, orang buat something. Kat rumah kita expect anak kita ni tengah musim dapat result bawa-bawa marah tak marah? Tadi Firdaus kata alhamdulillah. Happy kan anak dapat result? Alhamdulillah. Macam mana dapat tengok result anak? Bila kita result kita nak, terutama sekarang bapak-bapak zaman sekarang ni kan, bapak-bapak misali depan saya ni ramai, tak ramai, 5 orang. Okey. Bapak-bapak misali yang depan saya ni, diorang kalau anak diperiksa, diorang yang demam. Kan? Diorang yang demam. Okey. Sekali anak punya result tak macam mana yang diorang harapkan. Sebab yang duduk periksa bukan bapa, anak. Marah bapa ni. Jangan marah. Kerana apa? Yang masuk periksa dia. Itu kemampuan dia. Yang penting kita dah bimbing dia. Kita dah duduk sama-sama dia. Ilmu dia dah dapat dah, insya-Allah. Okay. Of course lah kita nak yang terbaik. Tapi kalau apa yang dia dapat tu, itulah rezeki dia tahun ni. Kita duduk belajar lagi kat mana kesilapan. Nanti kalau kita baca dia punya remarks kan, nanti cik kalau anak-anak yang macam kurang sikit tahun ni kan, dia kata she can do better. He has a better potential. Kita baca sejuk tapi geram. Sejuk tapi geram. Tapi bila tengok dulu kita pun sama juga. Anak kita bukan main lagi, tapi masa kita dulu macam tak, bukan apa Ustaz, saya nak anak saya lebih baik daripada saya. Yes, that's the spirit. Okay, tapi kalau anak tak mampu jangan paksa. Jangan marah. Tapi janganlah bapak-bapak relax duk juga. Bila bapak-bapak yang relax duk ni susah juga.
Dia tengok anak dapat, tak kisahlah Ustaz. Dia nak jadi apa jadilah. Okey je saya. Saya okey je. Itu kalau macam itu yang jadi stres mak. Kita taruh the ground rules. Kita cuba tanya sesekali. Macam mana. Nanti anak-anak dia tahu ada perhatian jugalah. So bila kita katakan dalam keadaan macam tu, kita punya marah kita boleh kawal. Kita punya marah dulu. Tapi bila kita termarah juga, macam saya selalu nak termarah, selalu nak berang sangat. Duduk betik. Duduk fikir, cuba hilangkan. Lepas tu, go back to normal lah. Hidup mesti continue kok. Kan? Makin lama kita marah, makin panjang kepala kita pening. Makin panjang kepala kita pening, makin banyak benda kita boleh buat. Makin banyak dosa. Sedangkan marah itu biasa. Tapi macam mana kita overcome marah kita supaya tak sampai-sampai ada jenayah. Contohnya dalam bab jenayah, terkeluar kata-kata tuduh orang ni, misalnya kata tuduh apa? Dipanggil hukum qazaf. Qazaf ni panggil orang berzina. Kau anak zina. Kena sebat tu. Kena sebat. Salah cakap macam tu. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW kata sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mengkeji, mencaci seorang mukmin fasik. Bunuh orang mukmin kafir. Situ sekali. Jadi kena cepat-cepat. Jadi bab ni semua kita belajar dalam bab namanya jinayah. Bab potong tangan, bab potong kepala. Bab apa lagi? Bab mabuk, minum arak. Okey, bab berzina. Okey, bab lanun. Qati'un tariq. Kalau ada orang lanun, bab mencuri. Ini semua ada hukumnya yang namanya dalam bab jinayah. Inilah pembahagian yang biasanya kita jumpa apabila kita membincangkan fikih. Bila kita bincangkan fikih bagi pada 4. Tapi zaman sekarang ada lagi tambah-tambahan. Okey, contohnya ada perbincangan tentang fik amwal, fik harta. Macam mana nak menguruskan harta. Okey, ada fik macam-macam jenis fik lah orang pembahagiannya. Tapi yang traditionally ataupun basic lah, saya tak katakan ia traditional. Basic classification of fik ada 4. Ibadah, apa dia? Muamalah, munakahat, jinayah. Ada soalan? Tak ada. Okay, jadi kita teruskan. Kitab tentang bersuci, Toharoh 43. Perkataan kitab diambil daripada masdar katbun, mengumpulkan. Orang Arab mengatakan takattaba banu fulan. Orang daripada bani tertentu fulan berkumpul. Ia sama dengan katibatu ramli, kumpulan atau tumpukan pasir. Lihat Kifayah Al-Akhyar muka surat 15. Okey, so kitab. Kalau kita tengok tajuknya, tadi kalau kita tengok ke atas kalau kita tengok ke atas tadi disebutkan sebagai Kitabut Taharah. Ni kat sini ada tulis Kitabut Taharah. Kenapa dikatakan kitab? Okey, kenapa dinamakan sebagai kitab? Adakah bermakna kita kena beli buku namanya buku taharah? Tak. Footnote 43. Perkataan kitab asalnya perkataannya katbun. Katbun artinya berkumpul. Katibatur ramal artinya tumpukan pasir. Jadi bila kita beli kitab ni, itu adalah satu terkumpulnya sesuatu dalam kitab itulah. Macam compilation. Kitab ni satu compilation, terkumpul. Jadi di sini dalam bab fikir dia akan mengatakan ini kitab apa. Dan sekarang kita akan baca Kitabut Taharah. Okay, kitab bersuci. Kemudian nanti ada Kitabus Solah. Kitab sembahyang. Jadi di dalam Kitabut Taharah dia akan dibincangkan semua isu-isu berkaitan dengan bersuci.
berkaitan dengan bersuci. Apa contoh-contohnya? Gosok gigi, bangun pagi, mandi, terus gosok gigi kan. Masuk dalam mana? Toilet kan. Pun dibincangkan, keluar toilet dibincangkan, dibincangkan tentang ambil wuduk, dibincangkan tentang tayamum. Ini semua yang berkaitan dengan at-taharah akan dibincangkan dalam kitab bersuci. Kitabut taharah. Kalau kitabus solat akan bincangkan pasal solat, solat masuk waktu, solat sebelum waktu, solat Jumaat, solat jemaah, dan sebagainya. Okey. Jadi di sini sebutkan kitab bererti perbahasan satu perkara. Jadi kita akan mulakan dengan perbahasan tentang bersuci. Okey. Jumhur fuqaha terus Jumhur fuqaha ketika menulis atau menyusun hukum hakam fiqh akan memulakannya dengan tajuk toharoh kerana toharoh adalah syarat supaya solat yang merupakan tiang agama dan rukun terpenting setelah syahadah menjadi sah. Toharoh juga adalah mukaddimah kepada semua hukum hakam. Lihat Al-Mu'tamad 135. Bila kita katakan jumhur fuqaha, catat jumhur maknanya majority. Okay. Majority para fuqaha. Fuqaha artinya ahli fikih. Okay. Ahli fikih. Kalau ulama yang pakar dalam ilmu fikih namanya faqih. Fuqaha plural plural bagi faqih. Okay. Jadi faqih satu orang. Kalau fuqaha ramai. Jumhur majority. Okay. Majority ahli fikih dalam menyusun hukum hakam dan menulis kitab, dia mulakan dengan kitab taharah. Kenapa? Kerana taharah merupakan syarat supaya solat sah. Okay. Kalau orang sembahyang tak ambil wuduk, sah ke tak sah? Tak sah. Okay. Jadi sebelum solat mesti ambil wuduk. Kalau dia ambil wuduk tapi tak cibuk, sah ke tak sah? Tak sah. Sebab dia tak tahu syarat dia tak. Taharah tu perlu untuk dia bersihkan. Selepas dia buang air, dia kena beristinja. Beristinja dengan apa? Dengan air atau batu. Macam mana nak istinja pakai batu, Ustaz? Zaman sekarang melecet dia kata. Apa istilah batu tadi? Pakai tisu boleh? Boleh ke tak boleh? Itulah nanti kena belajar. Pakai daun boleh? Pakai kertas boleh? Pakai roti boleh? Yalah, mula tak ada benda apa. Dah lah. Tapi yang ini kan dia akan tekan itu, jadi bab taharah ni semua akan disentuh sekali lagi tentang syarat-syarat tersebut. Nanti kalau yang mana kita belajar kita skip, ataupun mungkin yang baru nanti kita just revise sajalah. Kita just revise. Okay. So solat merupakan tiang agama. Jadi kalau solat tak sah, semua tak sah. Kalau kita buat solat tak sah, semuanya jadi tidak sah. Dan macam mana nak buktikan syahadah kita? Sebab tu para ulama memulakannya dengan at-taharah. Kitabut taharah. Okay. Suci dalam itu ambil tayamum. Okey, keutamaan. Faedah, keutamaan yang ditunjukkan para sahabat. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini berkata dalam Mughni Al-Muhtaj 1:17, para sahabat mendahulukan ibadat ke atas muamalat sebagai perhatian kepada perkara-perkara agama, mendahulukan muamalat ke atas munakahat dan apa yang berkaitan dengannya. Kepada keperluan manusia yang sangat kepadanya, mendahulukan munakahat ke atas jinayat kerana kedudukannya lebih rendah dari sudut keperluan, dan mengakhirkan jinayat kerana jarang terjadinya berbanding dengan apa yang sebelumnya. So ini sebab just menurut Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya yang ditulis namanya Mughni Al-Muhtaj, dia mengatakan kenapa ibadat itu didahulukan daripada muamalat. Okey.
Kerana apa? Kerana perlukan perhatian. Okay. Kemudian kenapa muamalat sebelum munakahat? Kerana manusia memerlukan muamalat dulu baru boleh munakahat. Kenapa munakahat sebelum jinayat? Itulah sebab-sebabnya disebutkan di sini oleh Imam Khatib Asy-Syarbini. Jadi kita tahu kenapa didahulukan sedemikian. Jadi hari ini kita akan mulakan bab taharah insya-Allah. Kemudian kenapa? Hikmah. Kenapa tajuk Toharoh selalu didahulukan? Antara hikmahnya juga ialah Islam sangat menggalakkan umatnya sentiasa bersih dan suci, sama ada suci zahir maupun batin. Okay. Menarik Islam sangat menggalakkan umatnya sentiasa bersih dan suci. Okay. So berada dalam keadaan bersih itu adalah sebahagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Jadi kalau tak bersih itu imannya tak betul lah. Jadi kita kena senantiasa menjaga kebersihan. Sekarang digalakkan sangat-sangat untuk kita senantiasa berada dalam keadaan bersih. Jadi kita kena tahu bersih pun ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan bincangkan. Bersih tak semestinya wangi. Kadang-kadang orang ni wangi tapi tak dibasuh dengan betul. Sebab apa? Banyak sangat pakai minyak wangi, sabun wangi kan. Sampai kan tak nampak. Jadi secara zahir nak kena bersih. Secara batin macam mana nak tahu secara batin bersih ke tak bersih? Ini bukan kita bincangkan tentang ilmu batin. Nikah batin pun tak ada kena-mengena. Okey. Ini kita tengah cerita tentang membersihkan sesuatu perkara itu yang tak nampak. Macam kita ambil wuduk kan. Secara tak langsung sebenarnya kita bersihkan batin kita. Ada apa yang kita nampak? Muka masih bersih lagi, masih handsome lagi. Kan? Tangan, kaki, apa yang kita bersihkan tu? Kita ambil mandi junub. Kan? Zahir tapi sebenarnya kita bersihkan batin tu. Macam mana kita bersihkan kita? Sebab tu dinamakan bersih daripada hadas. Hadas tu satu benda yang tak nampak tau. Kalau najis, benda tu kita nampak. Benda tu kita nampak. Sebab tu jangan panggil orang najis. Barang dia asal boleh embus je. Kau ni najis. Siapa najis? Yang najis tu anjing aja. Dan anjing dan babi. Anjing dan babi najis. Ataupun bangkai. Itu najis. Kan? Itu kita nak bersihkan daripada najis. Tahu okey. Tapi nak bersihkan daripada hadas. Hadas tu boleh nampak? Tak boleh nampak. Siapa nampak yang Syah dah gentut? Nampak? Daripada muka dia tak nampak, dia maintain muka okey. Kan? Tapi dia berhadas. Dia berhadas. Dia kena ambil wuduk. Kan? Jadi hadas tu membersihkan sesuatu yang kita tak nampak. Tapi kalau bersihkan daripada najis kita nampak. Kita boleh bersihkan, hilangkan bau, warna dan juga rasa. Kalau bersihkan daripada hadas, just ambil. Itu yang namanya suci zahir dan juga suci batin. Okey. Terus Makna dan kepentingan toharoh. Dari segi bahasa, toharoh bermaksud suci dan bersih. Dari segi syarak, ia bermaksud suci dan bersih daripada najis atau hadas untuk membolehkan mengejarkan ibadah seperti solat dan sebagainya. Bersuci daripada hadas adalah dengan mengambil wuduk, mandi, tayamum. Bersuci daripada najis pula adalah dengan menghilangkan najis yang ada di badan, pakaian dan tempat. Lihat Zain Al-Thalib 17. Okey. Biasanya lah 1/7 tu maknanya jilid 1 muka surat 7. Mungkin. Okey. So di sini disebutkan tentang apa maksud taharah, artinya suci dan bersih. Daripada segi syarak, suci dan bersih daripada najis atau hadas. Okey. Mungkin orang tu nampak suci, tapi sebab dia tak bersih daripada hadas, dia tu belum lagi dianggap suci. Okay. Walaupun dia katakan dia dah mandi dah apa, tapi dia tak ambil wuduk. Dia tak ambil wuduk, bererti dia sedang berhadas. Hadas apa? Kecil. Okay. Kalau dia tak ambil wuduk, dia berhadas kecil. Sebab itu sebagai seorang mukmin,
Kalau boleh senantiasalah berada dalam keadaan berwudu, terutama ketika kita buat benda-benda yang berkaitan dengan ibadah. Contohnya kita menuntut ilmu. Jadi sebelum kita belajar, kalau boleh berada dalam keadaan berwudu. Mengajar pun sama juga. Sebelum mengajar berada dalam keadaan wudu. Sebelum menulis kitab berada dalam keadaan berwudu. Malahan kalau boleh senantiasalah, kalau mampu senantiasa berada dalam keadaan wudu. Kerja pun dalam. Jadi kalau kita mati pun kita berhenti dalam wudu. Kita mati dalam wudu. Okey. Kemudian di sini disebutkan kita bersihkan diri daripada najis dan juga hadas. Daripada situ kita boleh melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah seperti solat dan sebagainya. Bersuci daripada hadas, ada 3 benda kita akan belajar. Mengambil wudu, mandi dan juga tayamum. Ini semua teori pun kita dah sentuh. Baca sekali lagi lah insya-Allah. Boleh Okay, kemudian bersuci daripada najis pula dengan Hukum bersuci daripada hadas dan najis adalah wajib secara ijma' ulama. Lihat idaman penuntut 1.6. Taharah adalah anak kunci dan syarat sah solat. Taharah wajib hukumnya ke atas setiap mukallaf, sama ada lelaki maupun perempuan. Okay, dan kita bincang pasal hukum. Apa hukum bersuci? Hukumnya wajib. Ijma' ulama. Ijma' pula maksudnya sepakat. Okay, kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, wajib bersuci untuk solat, untuk tawaf, untuk pegang Al-Quran, sebagainya. So sini dikatakan taharah adalah anak kunci atau syarat sah salat. Wajib sama ada lelaki ataupun perempuan. Wajib untuk berada dalam keadaan taharah untuk solat yang tadi kita sebutkan. Okey, kemudian Faedah, yakin atau syak sama ada suci atau berhadas. Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan, sesiapa yang yakin dia dalam keadaan suci dan syak berhadas, maka dia adalah suci. Sesiapa yang yakin dia dalam keadaan berhadas dan syak dalam keadaan suci, maka dia adalah berhadas. Lihat Al-Asbah wa An-Nazahir, muka surat 38. okey, so Imam As-Suyuti mengatakan. Sekarang ni kalau tanya, awak berhadas ke suci? So yakin? Okey, yakin aja. So yakin. Tapi ada orang kata, tadi pergi kedai tadi yang terpegang tangan nyonya tak? Mana ada sekarang? Sekarang semua contactless. So yakin lah. Sebab tak pegang tak apa. Jadi okey. Tapi kalau dia, tadi dah ketut belum? Nak sembahyang kadang-kadang gitu kan? Dah kentut belum? Tadi betul-betul kebetulan memang masuk angin perut. Tadi dah kentut belum? Jadi tengok pada dia punya yakin. Dia yakin dia dah kentut ke dia yakin dia belum kentut? Kalau dia yakin dia dah kentut, tapi ada kemungkinan dia tak kentut, mungkin yang dikentut tu semalam, dia terlupa antara hari ni yang semalam. Boleh berlaku kan kadang-kadang. Tapi tu semalam kan. Betul dia fikir. Ataupun katakanlah petang lah, petang semalam. Tadi Zohor lah yang dah kentut. Dia tak ingat. Dia tak yakin. Itu namanya was-was. Jadi dia ambil mana yang kuat. Kalau dia yakin dia memang tak kentut, kira dia tak kentut lah. Berarti dia tak berhadas. Tapi kalau dia yakin dia kentut, tapi dia rasa macam tak yakin yang dia tak kentut, kita ambil yang mana dia kuat. Tengok pada asalnya. Okay. So contohnya, dia dah ambil wuduk. Lepas tu dia, yang ambil wuduk tu dia yakin. Dia yakin dia dah ambil wuduk. Yang dia tak yakin dia kentut. Okay. Jadi, yang dia ambil wuduk tu memang 100% dia ingat. Dia masuk aja kat sini, dia ambil wuduk. Lepas tu dia duduk tadi, macam ada angin keluar. Macamnya. Kirakan dia berwuduk ke tak wuduk? Dia berwuduk tak wuduk? Was-was. Jangan kita was-was je, ambil wuduk lah. Senang lah sebab hilangkan kita punya was-was kan. Tapi ingat bila dah ambil wuduk, mana yang kata, dah batal lah tadi. Wuduk yang second tu tak sah. Sebab dia ambil wuduk dalam keadaan tak yakin.
Dia tak yakin nak mana dia niat nak tajdid, dia bukan niat nak apa. Jadi kena faham. Kena yakin. So senang cakap, kalau dia dah yakin dia tak batal, maknanya dia tak batal lah. Sebab yang wuduk tu dia boleh ingat secara vivid. Memang dia balik, dia terus ambil wuduk, terus dia solat. Yang keluar angin tu mungkin ya, mungkin tidak. So kita ambil yang asal. Yang asal dia ada wuduk. Tapi kalau dia masuk rumah, dia dah kentut, dia tahu yang dia tak berwuduk lah, dia tak berwuduk. Tapi bila dia duduk, dia rasa macam mungkin dah ambil wuduk lah. So yang kuat ialah dia tak ambil wuduk. So dia kena ambil yang dia kuat. Yang dia tak ambil wuduk. Dan dia ambil wuduk. Faham tak? So itu yang dimaksud kat sini. Kalau dia yakin dia suci, yang dia punya hadas syak, kira dia suci. Kalau dia yakin dia hadas, yang dia syak dia suci, kira dia berhadas. Ikut yang suci. Macam selalu kita solat lah kan. Solat 2 ke 3? 2 ke 3? Kita ambil apa? 2. Tak boleh ambil 3. Sebab yang 2 tu confirm. Yang 3 tu mungkin. Kan? 2 confirm. Kalau 2 ke 3, 2 confirm. Yang 3 tu maybe. So tak boleh ambil 3. Sebab yang 3 tu syak. Yang 2 tu confirm. Sebab itu dia punya kaedah. Okay. Antara yang syak dengan al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang yakin tak boleh dihapuskan dengan yang syak. Okay? Yes. Okay, repeat yang tadi pasal second wuduk. Second wuduk tak sah. Okay. Bila kita berniat, kita mesti niat yang kita yakin. Niat kita mesti dalam keadaan yakin. Tapi bila kita tadi ambil wuduk dalam keadaan kita yakin kita yakin kita suci. Kan? Tapi bila kita dah lepas ambil wuduk, kita yakin kita dah berhadas. So bererti wuduknya yang kedua itu adalah wuduk dalam keadaan syak. Okay? Dalam keadaan syak bererti wuduknya tak sah. Jadi dia kena ambil wuduk lagi sekali. Kalau tak tahu tahulah tu memang dah tak tahulah. Kan? Maknanya tak ada isu kalau dia tak tahu. Selalu syak itu namanya ada penyakit. Nama penyakitnya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Apa OCD? Was-was lah. Penyakitnya penyakit was-was. Ada ramai orang penyakit dia penyakit was-was. Kita ni was-was kadang-kadang dia sebab apa? Sebab keadaan. Selalu berlaku. Kadang-kadang dia memang sakit. Perlu dirawat. Kadang-kadang dia memang khayalan. Jadi kita semayang kan selalu khayal. Lepas tu selalu was-was. Dan sebagainya. Jadi kat sini disebutkan bahawa kalau kita nak solat, kan, kita mesti hadirkan hati, kita mesti dalam keadaan yakin, saya semayang apa ni? Kalau kita berwuduk, kita mesti yakin kita wuduk apa ni? Okay? Jadi sebelum kita ambil wuduk, kita mesti yakinkan. Tapi bila tabayyana, bila dah terjelas yang kita ini sebenarnya semasa kita ambil tu kita tak tahu yang kita dah batal, sebenarnya kita dah batal, maka wuduk tadi tak jadi wuduk yang sah. Kerana dia ingat dia buat benda sunat. Tapi sebenarnya dia kena buat benda yang wajib. Jadi niat dia tu apa? Adakah dia niat tajdid wuduk, sedangkan dia kena niat wuduk yang baru. Jadi kat situ ada keraguan daripada sudut niat. Tapi kalau dia kata, saya tak tahu, lepas tu saya semayang je sampai bila, sampai kiamat saya tak tahu. Dah lah, tak apa-apa. Itu was-was kita dah perhatikan dengan kebaikan kita tadi. Okey. Syarat wajib taharah. Islam, berakal, baligh, berhenti darah haid dan nifas, masuk waktu, tidak tidur, tidak lupa, tidak dipaksa, ada air atau debu tanah yang suci, berusaha melakukan taharah setakat yang boleh. Okey. Bila taharah jadi wajib? Pertama, untuk orang Islam lah. Orang kafir kalau dia tak bersuci pun, itu dia dengan dia punya pahaman lah kan. Jadi orang Islam wajib. Dan berakal. Anak-anak pakai pampers, pakai apa. Kadang-kadang tak bersih dan sebagainya.
itu masih lagi dimaafkan. Baligh ni tadi orang gila. Berakal tu orang gila. Kalau orang gila tak apalah, dia gila. Kita nak betulkan orang gila, kita boleh gila. Jadi kita kena faham. Jadi mereka ni perlu dalam keadaan siuman. Okey. Baligh. Jadi kanak-kanak tak baligh lagi. Tapi kalau dah baligh, tak sibuk, ni semua tak boleh lah. Berhenti dari haid dan nifas. Wanita yang masih lagi dalam keadaan haid dan nifas, dia tak wajib untuk bertaharah lagi. Sebab dia masih lagi keluar darah kan? Masih lagi keluar darah. Tapi bukan bererti dia tak bersihkan diri dia, bersihkanlah juga. Cuma belum lagi wajib solat, belum lagi wajib baca Quran dan sebagainya, dia tak jadilah. Masuk waktu kalau kita nak solat. Sebelum masuk waktu, dia tak wajib. Tapi kalau ambil, sah. Ingat yang kena bezakan antara sah dengan tak wajib. Okay? Dia boleh jadi tak sah dan tak wajib. Tapi yang kita katakan, kalau nak ambil wuduk sebelum masuk waktu, boleh. Kan? Wuduknya sah. Tapi wajib bila nak sembahyang lah. Wajib dia kena ambil wuduk. Tidak tidur. Orang yang tidur dimaafkan. Okay? Orang yang tidur dimaafkan. Tak ada dosa. Tidur tak ada dosa. Faham tak? Maknanya kalau kita tertidur, sepertinya kita nak solat, sebelum solat tu macam kata balik kerja, balik kerja penat. Solat maghrib. Nak tunggu isyak ni. Nak tunggu isyak. Baring sekejap lah. Sadar-sadar dah Zuhur besok. Subuh. Panjang betul tidur. Subuh. Subuh lah sadar-sadar dah subuh. Dia punya isyak dah terlepas. Sadar-sadar dah subuh. Berdosa tak dia? Okey, tak berdosa. Sebab dia tertidur. Bukan dia sengaja. Kan? Tapi kalau dia sengaja, solat tak nak tidur. Tak nak. Kejut bangun tak nak. Itu dosa. Tapi kalau tak sengaja, tak dosa. Okay? Dan kita tidur pun berhadas juga. Okay? Dalam keadaan berhadas. Sebab tu kalau tidur baring, itu berhadas. Kalau tidur duduk tak berhadas. Kita dah bincangkan kemarin, kita just sedikit. Tidak lupa. Orang terlupa pun dia tak jadi wajib. Rufi'an ummati. Diangkat daripada umatku. Okay, Nisyan. Lupa. Dia terlupa. Semayang dia terlupa. Tapi kena semayang balik tak? Kena lah. Tapi yang part dia lupa tu dia tak dosa lah. Tidak dipaksa. Orang paksa ambil wuduk. Ambil kau wuduk. Ambil. Kalau aku bunuh kau. Siapa nak macam tu Kalau kena paksa, dalam keadaan terpaksa, dia jadi tidak sah. Anak paksa. Kalau tak ambil buat apa? Ini bapa misali ni. Okey. So anak isteri memang tak wajib kan? So itu dilatih. Dilatih tidak mengapa. Dia tu bangka ni baru nak kena paksa ambil wuduk, tak tahu macam mana. Ada air. Nak kena ambil wuduk ni, sekali tak ada air. Jadi tak wajib. Ada debu tanah yang suci untuk tayamum. Kalau benda ni tak ada, tak jadi wajib. Berusaha, jadi yang wajib berusaha melakukan taharah setakat yang boleh. Apa yang tak boleh dibuat, semuanya jangan ditinggalkan semua. Itu penting. Itu penting. Okay, itu syarat wajib taharah. Okay. Saya rasa kita stop kat situ dulu untuk malam ini. Alat-alat untuk bersuci kita akan bincangkan pada minggu hadapan, insya-Allah. So ini adalah apa kita dah bincangkan pada hari ini tentang ta'rif, makna pengertian at-taharah. Kita dah bincangkan hukum bertaharah. Kita juga dah bincangkan syarat bila wajib taharah. Bila kita wajib bertaharah. Kalau orang tu tak cukup syarat, taklah wajib dia bersuci. Okay. Tapi seperti mana yang saya katakan tadi, hendaklah kita senantiasa berada dalam keadaan bertaharah, bersuci. Jadi bila-bila masa terbatal ambil je. Jadi
Senang kan kalau nak solat ke apa tak payah nak fikir-fikir. Kalau tak, sekarang nak masuk masjid pun tak digalakkan ambil wuduk. Kalau boleh datang dah berwuduk. Betul. Jadi kalau sebaiknya kita berada dalam keadaan bersih dan suci. Okey, ada soalan? Nazri ada soalan? Jangan angkat tangan tadi. Tadi kalau tertidur, kita bangun subuh kan, dia isyak tu tertidur. Qada. Okey. Kenapa soalan tu timbul? Kira dah tertidur rezeki lah. Ada pernah terdengar? Okey. So kita mungkin betul memang ada orang yang cakap macam itulah. Okey. Tapi kita berfahaman bahawa disebutkan tentang orang yang wajib qada ni kan. Disebutkan kalau dia sengaja. Kita katakan kalau dia tak sengaja kena qada. Kalau dia sengaja lagilah kena qada kan? Dia lagilah kena qada. Jadi kat sini kita katakan itu bukan caranya. Kalau kita berhutang pun kita dah terlepas time. Tapi tetap kena bayar juga kan? Macam itulah. Kita dah terlepas time isyak tu kita tertidur bukan sengaja. Okay, jadi bilakah kita melaksanakan qada bagi solat kita? As soon as possible. Okay, jangan bangun subuh, alamak dah terlepas dah subuh. Hentak-hentak kepala tapi tak sembahyang. menyesal. Dia menyesal. Alamak macam mana tak? Terus bangun, terus solat. Adakah itu waktu haram? Yes, kalau waktu haram pun yang wajib boleh kita buat. Okay, wajib kita boleh buat. Jadi bila saja kita sedar, jangan delay lagi. Jangan delay. Bila kita perlu qada tu cepat-cepat. Jadi kalau kita bisa kata orang tu kerja ke tersangkut kat satu tempat yang kita tak boleh nak buat solat, the moment kita boleh buat, terus buat. Jangan takut. Dia tadi tu tertidur, bangun dia tidur, buat. Kalau misalnya kata bangun tidur masih ada waktu subuh, masih ada waktu solat isyak dulu. Baru kita buat yang subuh. Tapi kalau tak ada waktu, tak apa, sembahyang subuh dulu. Lepas baru kita sembahyang isyak yang kita terlepas. Itu semua nanti Ana yakin dia akan cerita juga. Yakin. Ada lagi soalan? Kalau subuh pagi dah. So kita tak mandi. Tidur. Dan itu keadaan pada susah. Nanti kita bangun pagi subuh kita mandi lah. Bersubuh malam. Tidur. Lepas subuh tak mandi. Jadi bangun pagi, mandi baru solat. So soalannya, adakah kita kena mandi immediately lepas bersubuh? Okey. Adakah kita, ini soalan untuk orang dewasa, kanak-kanak boleh tidur dulu. Adakah wajib untuk kita mandi sebelum kita tidur? Jawapannya tak wajib. Kenapa? Kerana ada hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya mandi lepas bersubuh. Ada kalanya baginda akan berwuduk. So kat sini ulama kata kalau tak sempat nak mandi sejuk malam sejuk nanti musim hujan lagi mata dah pun dah tak boleh buka dah kan. Kadang-kadang dah penat. Kalau mandi nanti tak boleh tidur pula. Dia pun nak tidur. Sekurang-kurangnya sunnahnya wuduk. Kau sedih dah. Itu sunnahnya saja. Tapi kalau tak wuduk pun tak mengapa. Cuma kalau mati tu, besok pagi tak bangun, sadar-sadar dah mati dah. Maka dia mati dalam, mati pun junub juga. Nanti dimandikan satu kali je lah. Macam cerita Hanzalah kan. Hanzalah sahabat Rasulullah yang meninggal baru kahwin. Tengok Mubarak pula baru kahwin. Baru kahwin, baru bersetubuh, belum sempat mandi,
seruan untuk keluar berjihad. Kan? Jadi seruan untuk dia keluar berjihad. Dia pun keluar sahut seruan tu dan mati syahid. Hukum orang mati syahid ni tak payah mandikan. Tapi kerana dia pengantin yang mati. Ini jangan cerita pula, sedih kesiannya isteri dia. Ilmu lah. Kita dengan cerita pasal hukum mandi. Malaikat turun mandikan dia. Malaikat turun mandikan dia. So jangan pula semua nak jadi Hanzalah malam tak nak mandi. Nanti malam ni malaikat turun cabut nyawa. Kenapa kau tak mandi? Tu lain cerita. Okay, so sunnah. Puasa. Apa dia? Puasa juga. Masa puasa macam mana? Malam studio. Penat, Penat. Tak tak mandi. mandi, Dibangun. Sini puasa. masih boleh puasa. Tapi yang peliknya sahur dia bangun. Sempat bangun sahur tapi tak sempat mandi. Subuh terlepas. Ni kes sahur terlepas, subuh terlepas. Tapi puasa dia lama masuk. Dia terus mandilah bila sadar. Ni semua tak sengaja. Ni 30 hari, 20 hari tak sadar. Tu tak boleh. Terlepas saja tak boleh. Okey, sampai terlepas sembahyang, subuh terlepas. Sesekali bila berlaku, dia tidak, yalah, kadang-kadang kita manusia kan. Ni lah isu dia, kita manusia ni tak perfect. Okey, kadang-kadang terbuat, kadang-kadang tertidur, kadang-kadang terpenat, kadang-kadang tak perfect. Okey, tapi yang perfect macam mana? Lepas bersubuh, mandi. Okey, mandi, solat 2 rakaat, tidur balik. Itu baiklah. Sebab kita tak digalakkan untuk berada dalam keadaan berhadas selama-lama. Kalau tak boleh juga, second best option, ambil wuduk. Tidur. Okay, tak boleh juga pingsan, jangan terlepas sembahyang subuh. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan? Saya ada soalan. So kita Terlepas juga? sepatutnya- Ada. Ni misalnya kalau kita reservist ke apa, so kita seharusnya buat qada solat immediately after kan. So misalnya kalau kita rasa lebih comfortable lepas dah dekat rumah, dah mandi, habis nak solat, so which is the better option? Immediately? Okey. Itu yang saya katakan tadi tu kan. Sebaiknya immediately. Okey. As soon as possible. As soon as possible. Walaupun kita masih lagi badan berlengas kan, tapi tak ada najis. Terus solat. Itu kewajipannya. Nak perfect nantilah. Bila dah tak reservis. Bila masa-masa biasa, mandilah wangi-wangi, mandi bunga. Masa baru nak solat, isteri pun cium bau, asal bau bunga ni. Bagus, mandi bunga, bersih. Tapi kalau dalam keadaan macam mana pun kita ambil yang jangan terlepas kewajipan tersebut. Waktu dah masuk, kita kat hutan. Adakah kita nak kena buat dengan wajib atau kita tengok officer cakap tak boleh? Takut ada tak boleh cakap, takut Tuhan ke takut officer. Tak ada Okey. Tengok keadaan. Of course. Kalau boleh buatlah. Saya tak masak reservis, saya tak tahu keadaan ni macam mana. Tapi kalau ada kesempatan, kita boleh berbincang, kita boleh kasih diskaun, kasih rukhsah untuk solat, mesti solat. Tapi kalau dah tak boleh, kita punya keselamatan, kita punya kira macam dah tak boleh lah, betul-betul dah tersepit, then okay. Allah je tahu. Itu yang susah kan kadang-kadang nak praktikkan agama dalam keadaan-keadaan macam ni. Tapi hati kita tak boleh redha. Saya terpaksa tinggalkan ni because kalau saya buat ni saya kena ni. So, kalau 4 hari kat dalam hutan, terpaksa tak boleh buat yang wajib, lepas habis exercise, kadang 4 hari straight. Straight lah. Immediately lah. Tapi kalau boleh, kadang-kadang saya tanya, boleh pergi toilet tak? Boleh buang air tak? Kalau boleh buang air, kenapa tak boleh solat? Solat wajib je.
Cakap nak pergi buang air kan. Solat yang wajib je baca Fatihah. Apa-apa dah cukup. Itu kira solat pemawat juga. Tak, tu solat betul. Solat tu. Solat orang awal tu kalau kita tak ada wudu. Ni sekarang dalam keadaan berwudu. Okey. Kita yalah kalau pakai boot ke apa kita boleh sapu alam boot tu ada air sikit. Ambil wudu pun janganlah nak ambil wudu. Kadang-kadang masalahnya boleh tapi itulah macam tadi kata Barak kan, dia nak perfect. Air satu botol ambil anu kat muka, anu kat tangan. Satu kali, sapu kepala. Sapu kat atas boot tu, kalau dah ikat tak boleh tembus air, bagi kat sebelah. Cari kiblat. Kan? Buat dalam masa 2 minit. Taruh air kat boot tu. Bukan Itu ada. tempat sejuk. Ha? Tempat sejuk. Sebab apa? Tempat sejuk. Tak. Pakai khuf Pakai khuf tak semestinya tempat sejuk. Tak semestinya musafir. Itu kebiasaannya dipakai itu. Tapi khuf ni sesuatu yang menutupi kaki kita. Tak boleh. Sukin tembus air. Yes, dia kena waterproof. Okay, dia tak boleh tembus air. Okay, jadi kalau kat negeri Arab kan khuf tu semua daripada kulit kan. So kalau kita pakai tu, tapi sebelum pakai tu mesti dalam keadaan berwuduk. Baru pakai. Baru 1 hari 1 malam tak payah basuh kaki. Sapu je atas dia. Tapi dengan syarat waterproof, air tak boleh masuk. Itu masuk ala khufain kan panggil. Tapi hukum tu kena tengoklah. Adalah orang berpendapat stokin pun boleh, tapi saya tak begitu incline lah, cenderung pada pendapat yang sedemikian. Sebab kita tak nak meremeh-remehkan benda-benda yang kita boleh buat. Kan? Terus solat. Pasal nak buka boot, nak pakai boot ni 4 hari tak boleh buka boot kan. So terus solat yang wajib. Solat yang wajib. InsyaAllah selamat. InsyaAllah. Tapi kalau tak boleh juga, macam Yasir kata tadi, kalau tak boleh juga, solat hormat waktu lah. Solat hormat waktu tu tak mesti berwudu, tak mesti menghadap kiblat, tak cukup, tak sempurna. Tapi kita dalam hati kita, saya terpaksa solat dalam keadaan ini supaya tidak menunjukkan yang saya tinggalkan solat. Tapi bila kita balik, kita qada semua sekali. Itu nama solat hormat waktu. Okey, ada soalan? Boleh tak? Boleh berjamak tak dalam keadaan gini? Keadaan gini tu keadaan apa Soalan daripada YouTube. Boleh berjamak tak dalam keadaan gini? Gini yang mana satu tu? Mungkin dalam reservis agaknya. Baru-baru masih. Bukan jimat lah. Baru ni mungkin dengan dalam keadaan gini Okey. Jamak, solat jamak tu solat dalam hutan kita. Jamak dalam hutan. Boleh tak kita jamak dalam keadaan dalam hutan? Okey. Solat ni diturunkan berdasarkan waktu-waktunya. Mesti ada waktu. Okey. Jadi kalau sembahyang waktu asar sembahyang asar, waktu zuhur sembahyang zuhur. Jamak ni namanya rukhsah. Satu kelonggaran. Okay. Adakah kelonggaran solat jamak ini hanya bagi seorang yang namanya musafir? Jawapannya tidak. Okay. Jamak ini juga boleh dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti hujan. Hujan. Okay. Tapi itu nanti perbahasannya lainlah. Cuma daripada situ, jamak ni pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam pada ketika dia ini mukim. Bukan musafir. Mukim maknanya berada di negeri sendiri. Pernah juga dilaksanakan. Jadi daripada sini para ulama mengatakan jamak ini boleh dilakukan walaupun bukan dalam keadaan musafir, dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau tadi macam katakan tadi dalam hutan nak selalu sangat pergi toilet tak boleh dan sebagainya kita ni kena tanya keadaan kita tau. Adakah kita buat ni kerana kita suka-suka atau memang betul tak ada jalan lain? Okay. Jadi kita ambil lah pendapat Imam An-Nawawi yang mengatakan bahawa solat jamak dalam keadaan tidak musafir, dalam keadaan tidak muqim dibenarkan
Asalkan jangan jadi satu kebiasaan. Sesekali. Okay. Sesekali. Bila perlu, boleh kita jamak. Itulah tadi dalam hutan lah mungkin. Sesekalinya tu dalam hutan. Kalau tak ada dalam hutan, janganlah jamak suka-suka. Ini sikit-sikit aja jamak. Kan? Nak jadi pengantin, Ustaz boleh tak saya jamak? Nanti makeup saya cair. Tak boleh lah. Kan? Kalau pengantin tu dah lain cerita. Ni tukang potong bawang pun. Dia kata susah lah Ustaz, saya nak riwang nak apa ni, boleh tak saya jamak Zuhur dengan Asar, nanti lepas semua dah majlis saya jamak. Tiap-tiap minggu dia nak jamak. Dia nak dengar cakap boleh je. Janganlah. Kalau sakit, orang sakit dia jamak. Tengok keadaan dia macam mana. Sebab orang sakit ni kalau dia tak boleh berdiri, dia semayang duduk. Kalau dia tak boleh duduk, dia semayang baring. Tetap kena semayang. Dia selalu macam rumah waktu. Tak. Dia macam lepas main maghrib dia cancel. So badan dia lemah kan. So dia pada pas main maghrib langsung dia jemaah maghrib tapi langsung dia isyak. Boleh. Dia kalau nak macam tu, dia lewatkan maghrib, awalkan isyak. Lewatkan maghrib. Lewatkan zuhur, awalkan asar. Jadi itu nama jamak dua waktu. Nak habis, sebab sembahyang ni kan ada wajib waktunya kan. So sembahyang maghrib ni dah nak last. Habis je isyak, terus dia sembahyang isyak. Makmumah gitu Dia dah boleh dapat salah satu lah. Tadi kalau dia kata dia nak sembahyang maghrib jamaah, lepas tu nak sembahyang isyak tak jamaah kan. Ni baiknya dia sembahyang maghrib tak jamaah, terus dia sembahyang isyaknya jamaah. Macam tu. Itu lebih baik. Okay, daripada hari-hari dia jamak sebab dia sakit, kan, lemah. Kita tak nak sampai tidak dihormati ketetapan waktu solat. Kerana dalam Al-Quran itu disebutkan sesungguhnya solat ini diwajibkan berdasarkan waktu-waktu. Tak pernah dengar? Okey. Solat hormat waktu adalah solat di mana kita tidak dapat solat dengan sempurna. Sama juga ke atau macam solat sunat? Berapa yang kita mampu. Dia tu kan solat sunat. Dia solat zuhur juga. Cuma buat dengan kemampuan kita. So katakan tak boleh nak berdiri. So contohnya selalu dalam kapal terbang lah. Okay, kita dalam kapal terbang kan. Okay, kita tak boleh ambil wuduk. Okay, tak boleh berdiri. Tak boleh menghadap kiblat. So kita tetap solat kat tempat duduk kita dengan niat hormat waktu. Turun aja qada. Okay. Dalam kereta. Tapi kalau kita kalau kita naik motor boleh berdiri, saya minta kira kira. Betul. Pergerakan tetap. Pergerakan boleh pakai mata, tak ada masalah. Kita dah ambil wuduk tengah naik motor ni, tahu kiblat tu betul-betul tengah betul-betul itu dalam kenderaan itu boleh. Kita tak ambil, tak kira hormat waktu. Hormat waktu ni kira macam memang 2-3 syarat terus tak dapat dipenuhi lah. Kalau kita naik kapal terbang contohnya. Naik kapal terbang yang sediakan tempat solat. Dia tak boleh sembahyang hormat waktu lah. Dia kena solat penuh. Contohnya. Tak wajib. Tak solat hormat waktu tapi tunggu time dah boleh solat baru kita solat. Kalaulah kita mati, kita dianggap tinggalkan solat. So cuma untuk menunjukkan yang kita ni seorang mukmin yang memelihara solat. Wajib tu Sebab walaupun ada ulama kata tak perlu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita nak menunjukkan kita memelihara solat. Jadi kalau kita tak boleh buat sempurna, kita buat apa yang kita mampu. Itu namanya solat hormat waktu. Niat macam biasa je. Niat macam biasa, niatkan solat zuhur 4 rakaat. Apa pergerakan kita macam mana, tak boleh bergerak dengan mata dengan apa semua. Lepas tu kita niatkan zuhur tapi menghormati waktu. Bukan tunai, bukan adaan. Wallahu a'lam. Jadi kalau berlaku apa-apa, kapal terbang meletup ke atas ke, betul lah. Ini apa kan? Sama ada bila kita naik kapal terbang, kita tak tahu kita akan landed atau tidak. Bila kita naik bot, kemungkinan bot tu karam atau tidak. Semua ada kemungkinan kan. So bila kita mampu, buat, jangan tinggalkan.
Apa yang tak boleh didapat, tak boleh dibuat sepenuhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ada soalan lain? Last burning question. So dia tak payah ikut kiblat. Just kalau dalam kita jam. Ya, dia hormat waktu. Kalau nak menghadap kiblat, dia jadi solat biasa je lah. Berdiri aja atas kereta. Semayang dah tahu mana kiblat. Oh, ada satu Okey, dua langsung. Hormat waktu lah. Bukan mata. Tak ada solat. Apa? Dengan drive, Allah Akbar. Tapi kalau sengaja takkan. Maksudnya orang tu, maksud saya tu, kita nak sembahyang waktu dalam kereta. When we can stop and Tak, ni jam. You cannot stop, you cannot go out, you cannot. station lah. Tapi kalau boleh berhenti tak boleh sembahyang hormat tu. So kalau ada RNR, kena berhentilah dekat RNR. Kan? Tak bolehlah hormat waktu. Kalau boleh sembahyang kat dalam kat kapak, sembahyang je lah kat kapak. Ni dah tahu hormat waktu, semua dia hormat waktu. Itu nanti dia hormat waktu, dia tak hormat solat. Okey, Luqman last. Kalau macam kita naik kapal terbang. Kalau macam kapal terbang macam Saudi Airline kan dia bilang kita ada waktu kat mana. Okay. Like normal flight macam foreign flight. So how we want to know what pasal dia dah cross time zone. Yeah. So how we want to know the waktu? Tanya stewardess. Stewardess pula dia. Kalau orang tweet orang pun Actually kita boleh plan. Sebelum naik kapal terbang kita tahu. Okay, pukul berapa kita naik, pukul berapa kita turun, pukul berapa kita sampai. Agak-agak buat zone yang kita buat. Kalau tak boleh kan sampai je lah. Yang penting, kepentingan solat hormat waktu ini menunjukkan yang kita tidak sengaja mahu melewat-lewatkan solat. Mana yang kita mampu. So dah tahu nampak macam tengok kat luar ni macam dah fajar masa kita naik gelap. So kita tahulah. Dan tanyalah. Nanti dia beritahu. Seberapa yang kita mampu. Kadang-kadang perjalanan pergi Amerika mungkin makan 24 jam. Dan plan. Kat mana kita ada, ke pukul berapa. Jadi kalau tak mampu tak. Allah itu maha mengetahui. Jangan kita just tak boleh sembahyang, yes. Ataupun sekarang ni ada orang tak nak sembahyang pada waktunya. Senang-senang je. Penat lah saat kerja. Nanti balik saya qada lah semua. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Ada sebab tu. Kena sembahyang waktu zuhur, ada sembahyang waktu asar dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua atas perhatiannya. Okey. Kita insya-Allah seperti biasa kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Maulana Hazmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي وفقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفقلا قرما وارزق الكل حلالا دائما وحل أتقياء علما نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى مصطفى من إلى حق دآنا ووفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابه الأرى اللهم اهدنا بالهدى وجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمر وأساق وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توصل كل هوبة واستر لنا أوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهل والإخوان وسائر الكلان وكل ذي محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين رب العسماء فدلا وجند منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تكشف صحبي والحمد لله في بدر والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا